Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk hari ini pembelajaran kita iaitu Jinayat bagi darjah 5. Kita akan masuk pada tajuk di sini iaitu had qazaf. Kita dah sampai sini. Pada minggu yang lalu kita dah belajar mengenai hukum bagi orang yang melakukan liwat, kemudian bagi orang yang melakukan mubasyarah, dan juga orang yang mendatangi haiwan. Kita dah baca pun hukum mubasyarah ajnabiyah semula, dan juga hukum mendatangi haiwan. Untuk hari ini kita akan lihat pada qazaf, pelajaran 4 ya. Ada lebih kurang dalam 3-4 pembelajaran lagi. Walau macam mana pun kita terus saja. Had iaitu batasan qazaf. Apa makna qazaf? Qazaf yang pertama dari segi bahasa saja iaitu menuduh orang lain melakukan zina. Menuduh orang lain sama ada lelaki, perempuan atau khunsa melakukan perzinaan. Kita dah maklum apakah makna zina itu, iaitu perlakuan seks. Tuduhan ini sama ada ditujukan kepada isteri, suami atau orang lain. Siapa-siapa saja dituduh, maka dia dikira orang itu telah melakukan qazaf. Contoh perkataan yang disebutkan iaitu kamu berzina atau wahai penzina. Kadang-kadang kita sebut, ada juga yang orang yang sebut anak haram punya, anak haram ni sebenarnya dia menuduh bapaknya melakukan zina. Ini ada perbahasan juga. Orang itu boleh dikenakan qazaf. Jadi sebelum terus, apakah makna khunsa? Khunsa iaitu mempunyai dua kemaluan. Bagi lelaki dan perempuan kemaluannya. Pengqazaf, orang yang menuduh zina. Diqazaf, orang yang kena tuduhan zina. Okey. Ini nak bagi clear dulu supaya kita faham. Jadi had zina ni, had itu hudud batasan, itu hukuman dia. Yang pertama sekali, dia dikenakan sebatan 80 kali bagi orang yang merdeka. Dua, dikenakan sebatan 40 kali bagi hamba. Ini saja. Sekarang hamba tak ada, 80 kali sebatan bagi orang yang melakukan tuduhan zina. Okey. Kalau dia menuduh orang lain melakukan zina tanpa mendatangkan saksi, iaitu seramai 4 orang, orang itu telah melakukan qazaf. Saya ulang balik semula kalau tak faham. Qazaf ni iaitu dia menuduh orang lain sama ada lelaki atau perempuan melakukan zina. Sekiranya nak menjatuhkan hukum zina ni, mestilah ada 4 orang saksi lelaki. Kalaulah 2 orang saja engkau berzina ni, maka dia jatuhkan hukuman qazaf. Berat tu. Jadi macam mana tu? Jadi kita tak boleh melakukan pertuduhan kepada orang lain dengan mengatakan engkau berzina. Pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku, iaitu rumah itu berbunyi bising apa semua, seperti perlakuan zina sedang berlaku. 2 orang sahabat saja. Kemudian dia bertanya berdua-dua, engkau dengar apa yang aku dengar? Aku tak dengar apa-apa, dia kata. Kita tak cukup saksi dan kita tak boleh pecah rumah orang untuk nak menjatuhkan hukum dia melakukan zina. Jadi besok pun dia bercerita dengan sahabat lain. Sahabat pun kata, aku tak dengar apa-apa. Maka maknanya di situ, kalau tidak cukup saksi 4 orang, bukan senang-senang kita nak menuduh orang lain melakukan zina. Dan kita tak boleh pecah rumah orang untuk menentukan orang itu melakukan zina. Kita tak, seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk ke rumah orang lain melalui bumbung. Diselak bumbung tu kerana disangkakan orang itu minum arak. Kemudian diselak bumbung tu, dinampaklah orang itu sedang minum arak. Kamu minum arak ya? Sayyidina Umar kata. Orang tersebut pun terus membaca Al-Quran. Iaitu Al-Quran itu bermaksud, jika kamu nak masuk rumah orang, hendaklah melalui pintunya. Jadi dia kata, kau Sayyidina Umar telah melakukan kesalahan, 2 kesalahan. Saya hanya 1 kesalahan saja. Iaitu Sayyidina Umar mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua, iaitu masuk rumah bukan melalui bumbung, iaitu melalui pintu. Jadi tak boleh, dalam Islam tak boleh kita mencari kesalahan orang lain. Dan jika tak cukup saksinya, kita tak boleh menuduh orang itu melakukan
zina. Kalau perempuan boleh pula mengatakan tidak boleh. Berbeza dengan rogol. Orang yang kena rogol itu adalah berkait dengan bukti. Ya, bukti. Dia kata orang ni merogol saya. Dia ada kaitan dengan bukti. Dia tidak terus dikenakan qazaf. Kalau tak cukup bukti, maka dia barulah dikenakan qazaf. Okey, faham tak tidak? Okey, teruskan. Jadi kita baca ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Surah An-Nur. Artinya, dan orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebat. Saksi nak melakukan zina ni iaitu lelaki saja kan. Tak boleh soksek dia ni anak apa, dia ni gini dia, tak boleh. Okey, Islam bukan agama sensasi, tak. Dia agama bukti. Syarat orang yang menuduh iaitu pengqazaf. Satu, orang yang menuduh itu baligh. Yang kedua, dia berakal. Yang ketiga, iaitu bukan usul, iaitu bukan ibu, bapa, datuk dan seterusnya daripada yang dituduh. Tak ada hubungan langsung dengan yang dituduh, baru boleh diterima. 4, pengqazaf itu membuat tuduhan secara sukarela, bukan dipaksa. Pengqazaf hendaklah tertakluk atau berpegang dengan undang-undang Islam. Ini cerita pasal negara Islam lah. Kalau kita nak buat tuduhan zina pun, negara kita bukan negara yang menjalankan hukuman Islam, tak boleh juga. Kemudian yang keenam ni ada kesilapan. Orang yang dituduh itu tidak mengizinkan pengqazaf, titik, supaya pengqazaf dirinya. Ini ayat ni tergantung, jadi saya pun kurang pasti, kena semak balik semula. Ini mungkin salah type. Jadi kita tengok 1 hingga 5 saja. 1 baligh, 2 berakal, 3 bukan usul, bukan ahli keluarga, itu bukan bapa dia. Tuduhan secara sukarela, hendaklah tertakluk dengan undang-undang Islam. Apakah yang kita belajar pada hari ini? Jadi kita belajar pada hari ini 2 benda, iaitu erti qazaf, iaitu tuduh zina, kemudian hukuman qazaf, had qazaf 80 kali sebatan, kemudian syarat sah qazaf 3, bukan 2, sebaligh, berakal dan seterusnya. Jadi untuk itu setakat ini saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di masa akan datang.